Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Alif Hafizuddin bin Muhammad Fauzi dari kumpulan SMA, dan ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu saya sendiri Muhammad Alif Hafizuddin bin Muhammad Fauzi, dan Siti Sumayah binti Sobri, Masyitah binti Warsa Muhammad, Nurul Ashikin binti Muhammad Sobri, dan Nur Syakira binti Baturul Jamal. Dan kumpulan kami telah memilih tajuk untuk tugasan JTP 501, iaitu etika perniagaan, dan tajuk tersebut adalah tingkah laku tidak beretika di Jabatan Kastam Bahagian Sumber Kemanusiaan. Dan saya akan menerangkan pengenalan tentang Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Jabatan Kastam Diraja Malaysia ini adalah merupakan badan jabatan kerajaan yang berada di bawah pentadbiran dan penyeliaan Kementerian Keuangan Malaysia. Dan tanggungjawab Jabatan Kastam Diraja Malaysia adalah bertanggungjawab di dalam mengutip cukai tidak langsung kepada negara Malaysia, dan juga memberi fasiliti kepada pedagang dan menguatkuasakan undang-undang di bawah Akta Kastam 1967. Dan pada tahun 1972, iaitu pada bulan 1 Ogos 1972, Jabatan Kastam dan Eksersis Diraja Malaysia telah menyusun semula pentadbiran berikutan laporan daripada seorang pakar dari International Monetary Fund. Dan visi dan misi Jabatan Kastam Diraja Malaysia adalah untuk memberikan info dan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan. Pelbagai info dan perkhidmatan berkaitan dengan urusan cukai boleh diakses melalui laman web berikut, iaitu http://www.custom.gov.my, dan pelanggan juga boleh memuat turun borang daripada laman web yang telah saya beritahu tadi. Dan seterusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan saya seterusnya untuk menerangkan langkah dan juga berkaitan Jabatan Kastam Diraja Malaysia yang lain. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Sumayah binti Muhammad Sobri. Okey, nombor matrik saya adalah JG Palang 11614 Palang 20, dan saya akan menerangkan tentang latar belakang organisasi bahagian sumber manusia Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Okey, jabatan ini diselia oleh pengarah jawatan iaitu bergrade VU7, dan ia disokong oleh 6 timbalan pengarah iaitu bergrade 54, dan membentuk 6 cawangan iaitu logistik, akaun, perkhidmatan dan latihan, pengurus dan perolehan, dan pengurus kewangan. Okey, bagi bahagian sumber manusia ini, ia adalah melakukan tugas menyelia dan mengendali hal pengurusan kewangan dan sumber manusia. Okey, ianya ditubuhkan pada tahun 1948 dengan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, Ordinan Kastam pada tahun 1952 menetapkan jawatan dikendalikan oleh pegawai kastam. Okey, jabatan ini dikendalikan oleh pegawai kastam di bawah pengawasan Persuruhan Jaya Tinggi Melaya sehingga mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Okey, dari ini saya serahkan kepada sahabat saya untuk meneruskan pembentangan di bahagian pengurus, di bahagian sumber manusia. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Masyitah binti Warsa Muhammad. Nombor matrik saya JG Palang 10815 Palang 19. Hari ini saya akan membentangkan mengenai isu kajian di Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Etika merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam tugasan rasmi sesebuah jabatan. Etika boleh didefinisikan sebagai kelakuan diri dan profesional seseorang di dalam jabatan berdasarkan penghayatan terhadap nilai-nilai murni yang diterima. Bagi memastikan sesuatu tindakan atau kelakuan tersebut sama ada beretika atau tidak beretika, seseorang pekerja boleh mengambil kira sama ada kelakuan tersebut sesuai dengan nilai-nilai murni, visi dan misi peraturan serta
kesan dan akibat dari tindakan tersebut ke atas diri sendiri dan jabatan keseluruhan. Terdapat beberapa sikap tidak beretika dalam jabatan, antaranya ialah perbuatan rasuah, penyalahgunaan aset dan sumber jabatan, pelaburan atau perniagaan, gangguan seksual, kehadiran bertugas dan lain-lain lagi. Perbuatan rasuah merupakan salah satu sikap tidak beretika bagi seseorang pekerja yang profesional. Perbuatan rasuah juga boleh digolongkan seperti menerima hadiah, sumbangan dan lain-lain ganjaran dari orang awam yang mempunyai hubungan rasmi dengan anggota. Ia boleh mencemarkan nama anggota dan juga imej jabatan. Selain itu, penyalahgunaan aset dan sumber jabatan. Penyalahgunaan aset dan sumber jabatan juga merupakan sikap tidak beretika. Antara contoh penyalahgunaan aset dan sumber jabatan ialah anggota menggunakan aset barangan dan perkhidmatan seperti wang untuk kegunaan peribadi dan berpakat dengan ahli keluarga untuk membawa keluar aset dari jabatan. Pelaburan atau perniagaan. Melakukan perniagaan atau pelaburan di dalam jabatan juga merupakan sikap tidak beretika, melainkan perniagaan atau pelaburan tersebut mempunyai kelulusan dari ketua jabatan. Pelaburan skim cepat kaya tidak digalakkan dalam kalangan anggota yang bekerja di Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Selain itu, urus niaga perniagaan di dalam tempatan ataupun di luar negara tidak digalakkan dalam jabatan. Gangguan seksual juga merupakan salah satu sikap tidak beretika, di mana melalui perbuatan ataupun percakapan sesama anggota maupun bersama dengan orang awam, ia adalah merupakan salah satu kesalahan besar di jabatan kerana ia boleh menjejaskan imej jabatan. Kehadiran bertugas. Kehadiran bertugas juga merupakan salah satu elemen dalam sikap tidak beretika. Contohnya, anggota datang awal dan merekodkan kehadiran dan pergi sarapan dan melepak dan masuk ke pejabat atas daripada jam 9 pagi. Ini merupakan contoh yang tidak baik kepada anggota dan juga dapat menjatuhkan imej sebuah jabatan tersebut. Sekian, terima kasih. Dengan ini saya teruskan kepada kawan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ashikin binti Muhammad Sobri dan nombor matrik saya adalah JG Palang 1099 Palang 19. Saya akan menerangkan tentang cadangan penyelesaian bagi Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Sebelum itu, saya ingin mengemukakan isu kajian yang didapatilah melalui ataupun yang telah dicadangkan oleh ahli tugasan saya, iaitu mereka mengamalkan sikap tidak berintegriti ataupun tidak beretika di jabatan ataupun organisasi mereka. Dengan itu, pihak Jabatan Kastam perlulah tegas dalam penguatkuasaan undang-undang di dalam organisasi supaya staf-staf ataupun di bawah seliaan mereka lebih telus dan beretika sewaktu di dalam jabatan ataupun di luar waktu pejabat. Jabatan Kastam Malaysia juga mengamalkan ketelusan sewaktu bekerja dan pertama sekali sebagai sebuah cadangan, penguatkuasaan undang-undang perlulah tegas dalam Jabatan Kastam Diraja Malaysia disebabkan atas isu yang didapati iaitu dalam organisasi mereka tidak berintegriti ataupun tidak beretika. Jadi dengan itu Jabatan Kastam Diraja Malaysia perlulah mengamalkan undang-undang yang lebih tegas dan menjatuhkan hukuman ataupun denda kepada mereka yang dapati bersalah di dalam organisasi tersebut. Seperti yang kita ambil maklum, institusi-institusi ataupun organisasi yang menjadi tonggak utama dalam membanteras isu-isu integriti ataupun rasuah, iaitu Polis Diraja Malaysia ataupun Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Dua-dua badan berkanun ini mengambil langkah strategik bagi mengekalkan jabatan-jabatan di bawah perkhidmatan awam lebih berintegriti dan beretika dengan penguatkuasaan undang-undang. Seterusnya isu kajian yang kita dapati adalah gangguan seksual di dalam organisasi mereka.
sebuah rang undang-undang telah ditubuhkan bagi membanteras masalah jenayah sosial ini. Rang undang-undang tersebut adalah rang undang-undang anti gangguan seksual yang telah diluluskan oleh Parlimen. Namun ianya tidaklah terlalu terdedah kepada umum. Tapi seperti kita tahu, banyak juga kes-kes di perkhidmatan awam ataupun organisasi awam ini mengandungi ataupun isu-isu berkaitan dengan jenayah ataupun gangguan seksual. Jabatan Kastam Diraja Malaysia juga terlibat dalam salah satu gangguan seksual ini, dan mereka boleh mengamalkan rang undang-undang tersebut supaya mereka lebih berasa takut dan tidak melakukan perkara-perkara sebegitu.